Salam sejahtera semua. Okey, hari ni kita nak tengok bagaimana mengira saiz sudut dengan menggunakan nisbah trigonometri, sinus, kosinus dan tangent. Okey, tengok pada soalannya dengan menggunakan kalkulator saintifik. Cari nilai X bagi setiap yang berikut. Okey. Jadi, soalannya contoh. Okey, inilah contoh-contoh soalannya yang kita akan selesaikan, iaitu untuk kita cari nilai X. Jadi kalau nombor 1 kita tengok sin ataupun sinus X sama dengan 0.4618. Yang kedua tangent X ataupun tan X sama dengan 1.457. Yang ketiga cos X sama dengan 0.1619. Yang keempat tangent X sama dengan 0.9425. Yang kelima cos X sama dengan 0.3482. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak cari nilai X. Okey, kalau sebelum ini kita tekan cos 40 ke cos sin 30 ke, terus dapat nilai. Okey, kalau pembelajaran sebelum ini kita belajar contohnya sin 30, terus dapat kita tekan sama dengan. Okey, kali ini kita nak cari X. Okey, jadi kita pindahkan. Okey, konsep pindahkan tu mungkin sesuai lah. Jadi kita pindahkan ke sebelah, maka X sama dengan, okey, bila kita pindahkan, kita bawa sin ni ke sebelah. Okey, bila dibawa ke sebelah, dia akan jadi sin negatif 1, 0.4618. Okey, kalau dalam kalkulator kita tengok pada butang sin, cos dan tangent. Perhatikan yang warna kuning. Okey, warna kuning pada butang sin tu ada sin negatif 1. Bagi cos warna kuning juga cos negatif 1. Bagi tangent pun tangent ataupun tan negatif 1. Jadi bagaimana kita nak tekan ni? Kalau kita tengok dia warna kuning maka kita tekan shift. Okey, jadi kita tekan shift, sin. Keluarlah sin negatif 1, 0.4618. Jadi 0.4618 kan sama dengan, maka dapatlah 27.50. Ataupun kita boleh tulis jawapan dalam bentuk darjah dan minit. Okey, bergantung pada kehendak soalan. Dalam kes ni kita buat dua-dua. Okey, jadi 27.5 ataupun pukulahan 5 sifar, ambil 2 tempat pukulahan. Atau kita bagi dua jawapan. Kalau nak tekan darjah minit, tekan butang yang ini, darjah dan minit, maka kita akan dapat 27 darjah 30 minit. 27 darjah 30 minit. Okey, itu cara dia. Ini darjah, ini minit. Okey, kita pergi yang kedua. Tangent 1.457 sama juga. Kita bawa tan ni ke sebelah. X sama dengan tan negatif 1, 1.457. Maka tekan kalkulator, tan yang warna kuning, maka shift tan 1.457, dapatlah 55.54. Okey, kita ambil dua tempat perpuluhan. Tengok di belakang 3 tu ada 6, bundar sahaja. Jadi jawapan dia 55.54 darjah. Okey, ataupun kita boleh bagi jawapan dalam bentuk darjah dan minit. 55 darjah 32 minit. Okey, 55 darjah
32 minit. Okey, tekan butang. Ini darjah dan minit. Ini darjah saja, ini darjah dan minit. Okey, kita pergi yang ketiga. Cos X. Okey, bawa cos ini ke sebelah, maka X sama dengan cos negatif 1, 0.1619. Sama juga, tekan shift cos 0.1619, 0.1619, maka dapatlah 80.68. 80.68 darjah ataupun darjah dan minit. 80 darjah 40. Okey, ini kita perhatikan. Okey, ini 80 darjah, 40 minit, 58 ni saat. Okey, jadi sebabkan dia sudah lebih daripada 30 saat, maka kita bundakan jadi 80 darjah 41 minit. Okey, bagi darjah dan minit pastikan lebih daripada 30. Bagi apa ni tadi, bagi minit kita tengok saat dia. Kalau lebih daripada 30 terus bunda je, maka minit jadi 1 lebih 30, dan kes ni 58 lebih 30, maka jadilah 41 saat. 41 minit saat pula. Okey, 80 darjah 41 minit. Okey, jadi kita pergi yang keempat. Tangent. Okey, X sama dengan 0.9425. Bawakan tangent ke sebelah. X sama dengan tangent negatif 1, 0.9425. Kita tengok bagaimana cikgu buat. Tangent pergi sebelah, tulis tangent negatif 1. Okey, tangent negatif 1 bila dia pergi sebelah. Pergi sebelah tu maksud dia dia lintas garis sama dengan ni. Okey, jadi tekanlah shift tangent 0.9425, dapatlah 43 dan 43.30 darjah, ataupun kita boleh bagi dalam darjah dan minit. 43 darjah 18 minit. Okey, 43 perpuluhan pula. Okey, potong ni. 43 darjah 18 minit. Okey, pembetulan. Okey, yang kelima, bawa cos ni ke sebelah. X sama dengan cos negatif 1, 0.3482. Jadi shift cos tak keluar. Okey, shift cos 0.3482, dapatlah 69.62. 69.62 darjah ataupun 69 darjah 37 minit. Okey, jadi untuk cari nilai X, sebab dia nak cari nilai X, kita cari nilai X saja. Jadi kalau ada nisbah trigonometri, sinus, kosinus ataupun tangent, kita bawa ke sebelah, maka kita dapatlah cari nilai X. Okey, jawapan ni semua adalah merujuk kepada nilai X. Okey, sama ada dia minta dalam darjah saja ataupun darjah dan minit. Okey. Okey, sebelum kita pergi pada penyelesaian masalah, kita tengok dulu. Kita ringkaskan balik tajuk yang kelima ni, nisbah trigonometri, di mana kita ada belajar yang pertama berkenaan dengan sin. Okey, contohnya sin theta
sebelum sin theta ni kita kena tahu dulu segitiga. Okey, potong dulu. Segitiga iaitu segitiga bersudut tegak. Okey, abaikan tak guna pembaris ni. Okey, jadi yang ini sudut tegak, maka ini adalah hypotenuse. Okey, jadi contohnya di sini sudut theta. Okey, maka bila berhadapan dengan sudut ini, maka ini dipanggil bertentangan. Maka yang ini adalah sebelahan. Okey, jadi contohnya merujuk kepada segitiga ini, sin theta sama dengan tentangan bahagi dengan hypotenuse, ataupun biasa kita tulis T bahagi dengan H, tentangan bagi hypotenuse. Manakala cos theta iaitu sebelahan bahagi dengan hypotenuse, iaitu S per H, sebelahan hypotenuse. Dan akhir sekali tan theta sama dengan tentangan bagi sebelahan. Maka tentangan TS. Okey, ini S yang bukan 5 ni, S. Okey, jadi dalam tajuk ini kita ada belajar juga berkenaan dengan kena ingat teorem Pythagoras, iaitu sebabkan melibatkan segitiga bersudut tegak, maka ini hypotenuse bagi teorem Pythagoras dia adalah C, A dan B. Tak kisah mana-mana, kalau sini A, sini B, kalau sini A, sini B. Okey, mana C kuasa 2 sama A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, seterusnya kita ada belajar yang nilai sin 30, 60 dan 45 tu tanpa guna kalkulator. Okey, contohnya sin, cos dan tan bagi 30 darjah, 60 darjah, 45 darjah. Maka sin theta ni adalah sin 30 adalah 1/2. Yang ini cos punca kuasa 3/2, dan ini adalah 1 per punca kuasa 3. Okey, ini abaikan, tiada pembaris lagi. Okey, bagi 60 punca kuasa 3/2. Okey, seterusnya 1/2, dan yang ini punca kuasa 3. Yang 45, 1 per punca kuasa 2, 1 per punca kuasa 2 bagi sin dan cos 45, dan tan 45 adalah 1. Okey, bagaimana nak dapat yang ini? Kena ingat segitiga. Okey, di mana segitiga yang kita guna adalah segitiga sama sisi, iaitu 2, 2, 2. Kita potong tengah-tengah ni, kita keluarkan, dapatlah segitiga bersudut tegak. Ini 2, ini 1, dan ini adalah punca kuasa 3. Kalau segitiga sama sisi, ini 60, 60, 60 potong 2 jadi 30 dan 60. Okey, dan satu lagi,
segitiga sama kaki. Okey, jadi segitiga sama kaki ini 1 1. Maka kalau di sini 90, bila sama kaki 45 dan 45, maka ini punca kuasa 2. Okey, ini kita kena ingat. Okey, sebab pengiraan ini tanpa guna kalkulator. Okey, so selebihnya penentuan nilai sudut yang kita tekan kalkulator, boleh tengok video sebelum ni dan yang baru kita belajar tadi. Dan sekarang ni kita akan tengok pada penyelesaian masalah. Okey, kita tengok pada penyelesaian masalah. Kita tengok contoh soalan yang ada pada buku ni. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan seorang budak. Okey, ni budak. Dan sebatang tiang bendera diberi sudut dongak puncak tiang dari budak. Dari budak, mana sudut dongak. Jadi mestilah budak ni mendongak ke atas. Okey. Jadi bila budak tu dongak ke atas, maka sudut terbentuk tu dari budak. Dari, perkataan dari ialah 27. Hitung tinggi dalam meter tiang bendera itu. Okey, jadi kita kena wujudkan segitiga bersudut tegak serta kita kena tahu sudut 27 darjah. Okey, jadi lukisannya lebih kurang begini. Okey, ini tiang bendera. Okey, ni apa tu, tanah kali. Tanah ke lantai. Ni budak. Okey, kalau perhatikan budak tu tingginya 110 cm. Okey. Perhatikan ini 110 cm. Maka bila budak ni dongak ke atas ini, maka dari mata dia ni membentuk sudut 27. Okey, jadi kita akan guna yang berlorek ni. Perhatikan lantai tu 5 meter. Okey, jadi guna segitiga yang berlorek ni, kita lukis balik. Ini 27, ini 5 meter. Okey, kita boleh abaikan unit sebab jadi kita sudah ada sudut, sudah ada 5 meter, maka kita boleh cari bahagian tinggi di sini. Okey, sebab soalan dia minta tinggi tiang bendera. Okey, jadi tukar sikit. Okey, jadi kita nak cari di sini. Okey, jadi kita anggapkan dia X. Maka ini adalah tentangan, ini adalah sebelahan. Tentangan sebelahan kita akan guna tangent. Okey, jadi tangent 27, sudut 27 darjah sama dengan tentangan dia X per dengan 5 meter. Okey, ingat unit ni 5 meter, bawa ke sebelah, maka 5 tangent 27 sama dengan X. Maka X sama dengan, kan saja kalkulator, 5 tangent 27 5.2 bundar. Jadi 2.55. Okey, ambil 2 tempat perpuluhan, 2.55 meter. Okey, ini belum lagi tinggi dinding sebab okey, ini pun termasuk tinggi dinding pula, tinggi tiang bendera. Okey, kebetulan tinggi tiang bendera. Okey, yang ini kita dapat 22.55 adalah di sini 2.55. Maka yang ini sama dengan tinggi budak, iaitu 110 cm. Yang ini cm, yang ini meter. Maka tukar 110 kepada meter. 110 bahagi dengan 100, maka kita akan dapat 1.1. Maka kita akan dapat 1.1 meter. Maka akhir sekali 2.55 tambah dengan 2.55 tambah dengan 1.1, maka kita akan dapat
kita akan dapat 3.65. Ini adalah tinggi dinding. Okey. Kena faham bagaimana nak bentukkan segitiga ni. Okey. Baca betul-betul soalan tu dari. Bila sebut dari, mestilah daripada budak ni membentuk sudut. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, kita baca dulu soalan. Baca yang bahasa Melayu. Haris menyandar sebuah tangga yang panjang 3.8 meter pada sebuah dinding. Okey, kali ini dinding. Alhamdulillah. Hujung tangga itu menyentuh hujung dinding itu. Hujung tangga menyentuh hujung dinding. Jika tangga dengan tanah mengufuk. Kena tahu perkataan mengufuk ni maksudnya mendatar. Okey. Membentuk sudut 35 darjah. Cari tinggi dalam meter dinding itu. Berikan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey, jadi kena faham situasi soalan ni. Haris sandarkan tangga pada dinding. Hujung tangga sentuh dengan hujung dinding. Tangga tu 3.8. Bila tangga dengan tanah tu bertemu, membentuk sudut 35 darjah. Okey, jadi kita lukis saja masalah ni. Okey, jadi ini kita akan anggap dinding. Ini tanah. Okey, so bila kita letak tangga tu mestilah dalam keadaan yang menyerong. Jadi ini tangga. Okey, jadi tangga ni 3.8 meter. Okey, jadi dia bagi tahu bila tangga dengan tanah membentuk sudut 35 darjah. Okey. Jadi tangga dengan tanah membentuk sudut 35 darjah. Okey, nampak kan? Okey, itulah lukisan dia. Ini tangga bertemu dengan tanah bentuk sudut 35 darjah. Dinding tangga 3.8, maka bolehlah cari tinggi dinding, iaitu 2 tempat perpuluhan. Maka ini tentangan, tanah tak nak pakai. Ini hipotenus. Maka tentangan dengan hipotenus adalah sin. Okey, sin 35. Sin 35 sama dengan tentangan dinding, iaitu kita anggapkan asyik X je, Y pula. Okey, Y per dengan hipotenus 3.8. Okey, bawa ke sebelah. 3.8 sin 35 sama dengan Y. Okey, jadi tekan saja kalkulator. 3.8 sin 35. Dapatlah jawapan 2.18. Okey, ambil 2 tempat perpuluhan. Memang soalan minta 2 tempat perpuluhan pun 2.1 lah. Okey, jadi tinggi dinding Y sama dengan 2.18 unit dia meter. Okey, settle. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah piramid tegak bertapak segi empat sama. Okey, segi empat sama. Diberi tinggi piramid itu ialah 15 cm. Hitung sudut TQS. Okey, soalan dia sudut TQS, sudut DQ. Okey, sudut DQ adalah di bawah ni. TQS. Okey, jadi kita nak kena cari sudut sini. Sebelum kita nak cari sudut di sini, kita kena tengok ini tapak 16 segi 4 sama. Jadi 16. Okey. Jadi sekejap kita lukis dulu. Okey, itu lukisan dia walaupun tak secantik lukisan asal PQR.
Okey, S dan T. Okey. Jadi TQS sudutnya, okey, sudutnya ada di sini. Okey. Ni, sudut ada di sini. Okey, jadi sudut di sini. Jadi bila kita lukis balik gambaran dia, kita akan nampak ini T pergi ke Q, Q pergi ke S. Okey, ini T, Q, S. Ini sudut dia. Okey. T pergi ke Q, pergi ke S. Okey, T puncak pergi ke Q, pergi ke S. Okey. Jadi memandangkan dia bila Q ke S dia melalui tinggi piramid. Okey, so kita boleh potong tengah-tengah. Jadi bila kita potong tengah-tengah ni, tinggi dia adalah 15 cm. Okey, maka ini 15. Sekarang ni yang kita tiada dari Q ke pusat tengah-tengah ni. Sebab puncak T ke bawah ni. Okey, ni yang tengah-tengah ni. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu yang tengah-tengah ni? Kita ambil bahagian tapak. Okey, kita lukis tapak dulu. Tapak dia okey, lebih kurang begini. P, Q, R dan S. Okey. Okey, jadi laluan kita tadi di sini masuknya. Jadi kita nak kena tahu ukuran yang merah ni. Okey, jadi di sini 16, sini 16, sini 16, sini 16. Okey, jadi kita boleh ambil ini dan ini. Okey. Yang melorot ni. Nampak segitiga bersudut tegak. Okey, jadi R, S dan Q, ini 16, ini 16, ini C, hypotenuse. Maka kita cari dulu hypotenuse dia. 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Ini A, ini B, sama dengan C punca kuasa. Okey. Maka 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 sama 512. Punca kuasa 2 kita akan dapat 22.627 dan sebagainya. Ataupun kita ambil 2 tempat perpuluhan 22.63. Okey. Memandangkan ini Q ke S ni dia di tengah-tengah, maka kita bahagi 2. Okey, kita bahagi 2. Maka kita akan dapat 22.63 bahagi 2 11.315. Okey, 11.315. Jadi 11.315 yang kita kira tadi, kedudukannya di sini 11.315. Yang ini kita nak dapat. Okey, jadi kita dah ada 15. Yang ini kita nak cari tadi. Bersusah payah cari, dah dapat akhirnya. Bolehlah selesaikan cari sudut TQS. Okey, nak cari sudut guna yang kita belajar hari ni. Ini sudut kita akan anggap X. Ini kita akan nampak tentangan, ini sebelahan. Maka tentangan sebelahan gunalah gunalah tangent X sama dengan 15/11.315. Okey, soalan dia tak minta berapa tempat perpuluhan. Okey. Jadi kita bahagi dahulu. Okey. 15 bagi 11.315, kita akan dapat itu. Ataupun kita boleh pindahkan teruskan ke sebelah.
X sama dengan tan negatif 1 15 per 11.315. Kalau kita buat begini, cara dia, kita tekan dulu yang apa tu, 15 bagi 11.315. Tekan dulu yang ni, jangan tekan lagi shiftan. Okey, dapat jawapan, baru tekan shiftan. Tak payah tekan apa-apa, tekan sama dengan dah. Dapatlah 52.97 ataupun bagi dalam darjah dan minit, 52 darjah 58 minit. 52 darjah 58 minit. Okey. Setakat itu saja. Sekian, terima kasih.